Apa Bob? Halo bos, sorry bos. Janji pukul apa ni? Aduh, jam lah bos. Sorry bos. Udahlah hari ni tak ada moderator. Aduh. Ini rancangan pertama kita dalam arena bersepak. Betul bos. Mana sangkut tu? Sangkut kat mana? Sangkut Jalan Nampang lah bos. Ni mesti makan kek ni, birthday. Tahu lah tadi. Mungkin lambat sikit makan kek kan. Okey, tak apa Bob. Sementara kita tunggu moderator yang akan datang, kita sebenarnya di dalam segmen baru dalam KL Media Hotspot. Segmennya bernama Arena Bola Sepak. Okey, bukan saya moderator untuk program Arena Bola Sepak, tapi ini adalah merupakan edisi pengenalan untuk kita kenalkan moderator. Okey Bob. Okay, macam bos. mana perjalanan dari Perak Bob Alhamdulillah, dari Perak bos. Okey, berapa hari di sini? Di sini saya seminggu bos. Alhamdulillah. Apa khabar Bob? Baik, Alhamdulillah. Kalau tengok sosok tubuh dan juga ketinggian saya jauh lebih kecil. Buat apa khabar okey? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Bob? Ya, betul bos. Berapa tahun tu Bob? Saya ingat bos 3-4 tahun juga bos. Betul. Untuk penonton di luar sana, sebenarnya saya dah lama mengenali Bob. Boleh kita cerita sedikit tentang Bob dan tentang saya? Okey, kami bukan baru dalam dunia bersepak Bob Betul. Bob of course pemain international. Macam saya bukan negeri, saya main estate saja. Tapi ketika itu saya bawa satu pasukan bola sepak KL Medan FC, kita main di Liga Super di Ipoh. Dan pada ketika itu saya membawa pasukan Kampar ni, pasukan kelab Kampar yang pertama kita main di luar Kampar, kita main dekat Liga Division 3 naik 4 dan alhamdulillah kejayaan untuk pasukan Kampar juga. Jadi selain daripada saya pengadil kelas 3 FAM dahulu bersama dengan mendiang Joseph di Kampar, dan saya juga menerbitkan majalah sukan. Akhirnya saya berkecimpung di dalam arena apa Bob Nak kata politik, bukan politik Bob NGO ke Bob? NGO lah bos. Okey. Saya dengar cerita Bob telah dilantik sebagai Ketua Pengarah JMM Negeri Perak, Jaringan Malaysia Negeri Perak, betul? Ya, betul. Okey, nanti kita sentuh sedikit tentang NGO. Jadi Bob, bagaimana sebenarnya bermula Bob dalam karier bola sepak yang saya tahu pada ketika itu di Kampar Perak? Macam mana? Cerita sikit Bob kepada penonton. Okey, pertama sekali saya perkenalkan diri saya lah. Saya Azizul bin Abdul Qadir. Dah lama dah kenal dengan bos ni. Saya berkecimpung dalam bola sepak masa di Kampar juga bos. Kita start di Kampar. Yeah, start di Kampar, Liga Kampar, Liga kecil lah di Kampar. Main 7-11. Kawasan Perak lah. Champion jadi, ada. champion dapat kambing kan. Piala besar. Okey. Jadi selepas tu saya pindah ke Liga Ipoh lah. Tu kira naik taraf sikit lah. Level Ipoh. Upgrade sikit lah. Upgrade sikit lah. Lepas tu ada satu pemilihan di Melaka. Saya cuba nasib di sana. Alhamdulillah saya dapat untuk bermain untuk negeri Melaka. Okey. Untuk Piala Presiden lah. Stop dekat situ. Siapa yang bawa Bob ni? Pak Man? Masa tu saya punya branch manager Kia Moto. Dia tu salah seorang pengurus kami lah. Tim Ipoh, jadi dia yang arrangekan kami ke Melaka. Okey, baik. Kampar Perak sinonim dengan produk ataupun daerah yang mengeluarkan produk-produk yang bagus, terutamanya dari segi posisi penjaga gol, betul? Ya, betul. Kita ada Muhammad Ali Jinnah. Betul. Jiran kita ada Nazrin Chong. Ya, betul. Chong Kim Boon pada ketika itu era Club Deroy. Apabila melihat kepada Ali Jinnah adalah satu sosok tubuh yang berjaya dan antara penjaga gol yang terbaik ketika itu. Betul. Jadi macam mana Bob tiba-tiba takkan Kampar boleh melahirkan goalkeeper, lepas itu Nordin Sabani, coach Nordin Sabani juga ada pemain Malaysia. Jadi karier bermula bola sepak ni selepas pergi ke Melaka, apa cerita Bob? Selepas karier di Melaka, kita main bola sepak ni biasalah kan, dengan kita terikat dengan kontrak. Jadi saya bermain untuk Melaka selama 4 tahun lah. Selepas tu berpindah randah lah. Start Negeri Sembilan, Kuala Muda Nazar, Sabah dan Sarawak. Last Perak. Perak second last lah. Selepas Perak saya pergi ke Perlis untuk tim terakhir saya lah tahun 2016. Kenapa Bob dulu tak nak main untuk Perak Bob? Cepu Mas ni. Cepu Mas yang main untuk Perak ialah masa tu pun masih lagi diorang masih lagi ada players kan. Masih ada lagi players. Jadi dalam masa yang sama saya pun masih terikat dengan kontrak. Jadi terpaksa lah main untuk pasukan yang saya sign.
Okey, saya dengar khabar bahawa Datuk Zainul dulu Presiden PAFA melamar Bob Apa macam mana ketika itu Bob? Pada ketika itu ada satu kenduri lah. Satu kenduri kebetulan di kampung saya. Kenduri kahwin. Jadi masa tu pun saya tak berapa kenal dengan Datuk Zainul ni. Jadi kebetulan masa tu pun dia kenal saya. Jadi dia panggil saya. Dia panggil saya, selepas tu saya jumpa dia. Dia kata, okey lah Zon, awak dah lama merantau, dia kata. Mungkin 13-14 tahun. Jadi saya cakap, memang saya nak balik tu kan, kalau ada rezeki di sini lah. Jadi dia kata, okey lah, jumpa dia suka. And then alhamdulillah saya bermain untuk Perak selama setahun lah. Setahun je Bob Setahun. Okey Bob, kita mencerita tentang posisi penjaga gol ini adalah merupakan satu defense yang terakhir untuk pasukan. Ya, betul. Jadi of course kita mesti ada seorang yang menjadi ikon kepada kita. Siapakah ikon goalkeeper posisi Bob? Pada saya untuk domestik kan, kalau di Malaysia ni saya lebih mana pada Kira Azman Muhammad lah. Dia pun salah satu coach saya di Sabah tahun 2011. Jadi saya bernaung bawah dia. Alhamdulillah banyak ilmu yang diajar, banyak pengetahuan yang saya sebelum ni kurang pendedahan. Jadi pengalaman yang dia dapat tu alhamdulillah turun kat saya. Jadi pengalaman ni lah yang saya akan bawa untuk anak-anak didik saya selepas ni. Okey, mencerita tentang Khairul Azman. Ya, betul. Sebelum JDT tahun ini dia berada di Kedah. Ya, betul. Sekarang Kedah. Jadi kalau kita cerita tentang family bola sepak Bob, kita cerita santai-santai Bob. Memandangkan ini sisi pengenalan segmen arena bola sepak. Kalau kita melihat Saad tu, Pak Saad adalah melahirkan anak dan cucu bermain untuk state dan kebangsaan. Samsul Saad, Syarif Saad, Syarul Saad dan baru-baru ni anak beliau, anak Samsul Saad juga ingin menyambung legasi Pak Saad ni. Walau bagaimanapun kita pun jangan lupa bahawa Idris Kadir adalah abang kepada Bob. Betul. Jadi Pak Kadir pun turut melahirkan anak-anak yang berbakat untuk main bola sepak state, negeri dan sebagainya. Siapa lagi yang terlibat bola sepak Bob? Dalam family saya, abang saya Idris Abdul Kadir, lepas tu adik saya Khairul Faizi Abdul Kadir, dan last paling bungsu lah Zainuddin Abdul Kadir lah. Okay, Zainuddin Abdul Kadir dia pun salah seorang penjaga gol juga. Baik. Zainuddin Abdul Kadir, Bob, kita pun panggil Bob juga. Beliau juga merupakan penjaga gol pasukan JMMFC dan kita telah pada ketika itu kita telah menjuarai Liga Super KLFA. Macam ni saya pakai baju ni ialah fan untuk KLFA. Bagi saya kita berada di KL, kita sokong pasukan KLFA di bawah naungan dan juga bimbingan dari Coach Nizam. Selain daripada KLFA, kita melihat bahawa pasukan-pasukan yang lain pada ketika ini, khususnya tahun 2020 ni Bob, 2021 20 tahun lepas, dengan pandemik COVID dan sebagainya. Jadi ramai yang telah kalau orang kata kematu sebab dah lama tak training dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat keadaan itu, ada yang mendapat gaji separuh dan sebagainya. Bagaimana Bob selaku pemain profesional dan mewakili negara melihat keadaan itu ketika gaji tak dibayar dan sebagainya untuk mereka sustainkan keluarga dan sebagainya? Pada saya bos, ini untuk jangka masa panjang. Kita kena kalau dalam bola sepak, karier bola sepak ni memang jangka masa pendek. Jadi kita ni kena di luar kotak, memikirkan di luar kotak. Terpaksa memikirkan jangka masa panjang lah untuk family kita, untuk diri kita sendiri. Jadi di sana kita kena berfikir panjang. Apa yang kita dapat tu simpanlah untuk kita sustainkan benda yang selepas bermain bola sepak. Jadi kalau dalam masa yang sama sekarang ni kita dalam keadaan COVID, dalam keadaan COVID, jadi di sini pun kita kena berfikir, kita nak bayar kereta, kita nak bayar rumah kan. Jadi kalau tak ada benda yang kita boleh dapat daripada side income, memang susah sikit lah bos. Pak, saya melihat bahawa kita ramai player bola ni satu glamour. Ya, betul. Okey, kalau masuk majalah memang glamour lah. Lepas tu dengan coverage berita dan sebagainya, girlfriend, isteri dan sebagainya. Ketika itu mereka mendapat gaji yang lebat, player bola lebat Betul. Gaji lebat. Jadi bagaimanakah untuk menangani situasi keglamoran
untuk dunia bola sepak dicampur dengan dunia media dan majalah dan sebagainya. Macam mana, Bob? Ini kalau jawab soalan ni bos, jawapannya biasanya terpulang pada diri sendiri lah. Kalau rasa tu glamour atas nama pemain bola sepak, mungkin takkan lama lah. Jadi kalau kita bermain untuk diri sendiri, bermain untuk tim, jadi kalau berfikir jangka panjang, insyaAllah untuk jangka masa panjang ni kita boleh maintain lah. Dugaan tu, Bob, Dugaan. Jadi dengan peminat ramai, peminat wanita, muka pula handsome, habis rambut sikit colour, memang ramai followers dan sebagainya. Betul. Okey, Bob, kita sentuh tentang pengalaman Bob lah bermain bola sepak. Dah masuk ke international. Bilakah keadaan atau tempat yang mana Bob merasakan di luar negara itu, satu stadium, game mana yang paling mencabar dari Bob? Pada saya, game yang paling mencabar, seingat saya lah, saya bermain di Indonesia, di Gelora Bung Karno, stadium Gelora Bung Karno. Dahsyat memang stadium tu. kita pun tak boleh lah nak lawan dia punya fanatik kan. Fanatik dia subhanallah, memang kita pun tak jangka macam tu kan, sampai atas bas pun ada kan. Kalau kata dalam stadium tu memang dah penuh, tapi di area Luar stadium. luar stadium tu memang, kalau kata dia orang sediakan daya putih kan untuk dia orang tengok, memang penuh gila lah. Memang kita orang pun terpaksa kadang-kadang sampai 2 jam terpaksa tunggu untuk masuk ke stadium lah. Nak masuk pun 2 Nak jam. masuk pun 2 jam. Keluar, Bob? Keluar selepas dia orang keluar baru kita keluar. Okey, okey. Jadi di luar negara, keadaan sesak di stadium itu menunjukkan bahawa kemeriahan bola sepak ni satu dunia sudah tahu. Ya, betul. Jadi Bob, dalam game tu macam mana, Bob? Siapa coach ketika itu, Bob? Dalam game waktu tu saya tak bermain. Masa tu saya jadi penjaga gol yang kedua. Masa tu Samsuri Samsuri Mustafa. Samsuri Mustafa. Okey, baik. Coach apa ketika tu? Jurulatih Malaysia. Coach masa tu Coach Norizan. Oh, Norizan Bakar. Norizan Bakar. Okey, baik. Selain daripada itu, negara mana yang Bob telah pergi mewakili Malaysia, Bob? Saya rasa kalau Asia ni saya penuh lah. Setiap negara kita pernah pergi lah. Orang Perak kata jenuh merantau. Jenuh lah merantau lah. Jadi belah-belah Arab Saudi, Kuwait, UAE sekejap. Lepas tu tu saja kot. Lepas tu yang lain Asia tu itu je lah. Jadi Bob, apabila Bob pergi ke luar negara, makanan tu macam mana, Bob? Makanan kita tengok negara juga, bos. Kita tengok negara, pasal kalau negara-negara biasanya macam Hong Kong, China, Taiwan apa semua kan. Jadi kami di sini akan bawa sampingan lah, makan makanan sampingan lah. Macam Maggi, macam serunding ikan bilis apa semua kan. Jadi benda tu lah yang kami makan. Bukan di sana dia orang makan tak. Cuma di sana mungkin nasi kita akan ambil nasi dan sayur lah. Okey, Bob, tentang pengalaman bermain luar negara dan dalam, sebenarnya pakaian jersey penjaga gol berbeza daripada pilihan lain, glove dan sebagainya. Adakah glove itu ada peribadi punya sponsor, ataupun pakaian-pakaian itu ada sponsor peribadi dari ketika mewakili kebangsaan? Masa mewakili kebangsaan saya disponsor oleh Nike. Nike. Saya pada tahun 2007 saya disponsor oleh Nike. Masa tu memang semua ditaja lah. Dengan siap pakaian, seluar, kasut, everything lah, glove pun termasuk juga. Okey, sepanjang karier sebagai penjaga gol kebangsaan ni, mesti kita ada detik pahit dalam game yang kita lalui dan sebagainya. Boleh cerita sikit pengalaman pahit game tu? Okey, pengalaman pahit game saya rasa yang pengalaman pahit di Gelora Bung Karno lah. Itu pengalaman pahit lah. Selepas game tu kita menang 2-1. Tidak menang 2-1. Selepas game tu memang kami dibaling batu lah. Baling batu. Kena tak? Ada yang kena, ada yang CP-CP kan. Lepas tu ada yang meludah, tu biasalah.
sampai kami masuk dalam dressing room, kami terpaksa tunggu selama 2 jam atau 3 jam supaya pemain-pemain ni keluar dulu dan balik dan clearkan area-area berhampiran disediam, jadi baru kami boleh balik ya. Tidak, kalau tidak memang kami dalam barakuda. Dalam barakuda tu kan. Barakuda pun kena dentum-dentam dentum-dentam jugalah. Itu pengalaman pahit lah. Kalau pengalaman manis ni pengalaman manis, saya bermain untuk saya jadi penjaga gol nombor 1 Malaysia. Itu pengalaman manis saya lah. Saya bermain untuk Piala Asia lah, tapi mengecewakan jugalah time tu kan. Ya, kita pun mendapat berita daripada media, surat khabar dan sebagainya pada ketika itu. Okey Bob, kita sentuh tentang jurulatih lah. Betul. Antara jurulatih yang Bob paling sayang siapa Bob? Jurulatih banyak, semua jurulatih yang disayang tapi yang biasa banyak toleransi dan banyak faham players. Coach Dola Saleh. Dola Saleh Okey, kemungkinan besar nanti Bob akan panggil InsyaAllah, dalam segmen insyaAllah. Saya kenalkan moderator untuk rancangan Arena Bola Sepak ini adalah Saudara Azizul Kadir, dan beliau akan membawa bekas-bekas pemain untuk bersama dalam program ini, dan sama-samalah kita sokong bola sepak negara dan juga segmen yang kita akan lancarkan beberapa hari ini. Jadi Bob, macam mana nak maintain Bob pemakanan seorang player? Itu bergantung pada players sendiri lah. Jadi biasanya lah selepas bermain ni memang orang kata PJK kan, perut jauh ke depan kan. Itu biasa sebab dah tak ada apa-apa lagi aktiviti kan. Jadi kalau kita nak maintain ni pemakanan yang penting lah. Lepas tu dengan exercise yang cukup lah. Okey, di ketika ini kita melihat penjaga gol yang konsisten Faizal Malias, ataupun nama nickname dia Mael Zamir Selamat. Dan juga saya melihat bahawa ketika menjadi penjaga gol, training ni susah juga Bob ya? Training paling susah lah. Paling susah goalkeeper lah. Paling susah. Mental kena kuat. Mental kena kuat. Jadi Bob, kalau kita melihat ketika zaman dahulu dan kini, dulu tak ada futsal. Zaman-zaman kita dulu mana ada futsal. Tak ada futsal. Jadi beza bola sepak dan futsal macam mana Bob? Adakah Bob juga main futsal? Kadang-kadang untuk futsal kadang-kadang saya main juga kan, tapi dia lebih berisiko lah pada saya lah, itu pada saya lah, lebih berisiko sebab walaupun dengan surface yang bergetah kan, getah, jadi itu tak menjamin lah lutut kita kan, lutut, ankle apa semua kan. Jadi kalau pada saya itu adalah satu risiko lah kalau pemain bola sepak yang di padang. Untuk pemain futsal saya harap tak perlu lah kot. Saya juga dari segi peribadi, ini pendapat saya dan pendapat Bob juga, sukan futsal itulah yang Bob kata tadi, jangan pula kami dikecam kerana tak sokong futsal. Okay, kerana kita memikirkan tentang saiz padang dan juga permukaan, surface dan kasut yang dipakai dan sebagainya. Betul. Jadi sebenarnya ramai anak muda suka futsal Bob. Betul. Dia orang lebih suka menonjol untuk tonjolkan skill kan. Jadi di situlah tempat dia orang untuk tunjukkan lah. Baik. Dulu kita ada 7-11, sekarang dah jarang dengar 7-11, 9-11. Jadi kenapa Bob industri bola sepak ini, of course kita ada Liga Malaysia, Liga Premier dan sebagainya, dan juga KL dan juga negeri-negeri mereka melibatkan diri dalam Liga Bola Sepak Tempatan. Salah satu daripada kekuatan pasukan itu penaja dan juga wang untuk mereka laburkan elang pemain dan sebagainya. Jadi satu ketika Perlis tak berjaya untuk bermain kerana disebabkan kekangan keuangan. Bagaimana pendapat Bob? Sebab ketika itu tak silap saya, Safi Salih dah bermain, Amri dah berada sana, tiba-tiba tutup tim Perlis. Ketika itu juga saya salah seorang jurulatih untuk pasukan belia. Jurulatih Bob? Yes, untuk pasukan belia. Coach Bob di sana. Dan saya tahu serba sikit lah tentang kekangan keuangan tu kan. Jadi selepas terjadinya bermacam-macam masalah dengan tim ni, jadi
dengan kita terbatalnya penyertaan kita untuk Liga Malaysia. Dan juga sampai surat daripada FIFA juga keluar untuk kita digantung masa di Perlis tahun 2018. Di situ juga saya tengok memang tak ada harapan lah masa time tu. Kita cerita Perak dan KL. Perak melahirkan ramai pemain peringkat nasional dan juga hero Syarif Fikri sekarang daripada Perak dah pergi ke Selangor untuk tahun ini. Dan juga Safi Sali kembali kepada tim KL. Jadi pada pendapat peribadi Bob lah, adakah mereka ingin kembali ke pasukan negeri masing-masing ataupun disebabkan tawaran yang lumayan ataupun peluang bermain untuk kita faham bahawa apabila masuk dalam tim, player bagus kadang-kadang direhatkan, tak dapat bermain dengan masa 90 minit dan sebagainya. Jadi pandangan Bob, bagaimana Bob? Player-player yang bagus masuk kepada pasukan baru tak dimainkan sepenuh masa, bagaimana Bob? Kebiasaan kalau kita pergi satu-satu tim, kebiasaan kita akan tengok peluang kita bermain lah. Peluang kita bermain, lepas tu kita akan tengok tawaran lah daripada tim-tim yang kita wakili lah. Jadi di situ kita perlu faham lah, perlu faham dengan kedudukan kita di mana. Lepas tu dengan komitmen kita macam mana, dan dia orang akan menilai lah. Coach akan menilai dari segi kita punya komitmen di atas padang, tak kira lah dari segi training ataupun game lah. Okey, kita touch tentang selepas karier bola sepak. Kemana Bob selepas tidak lagi bermain bola sepak? Adakah Bob menyertai perniagaan ataupun ada family business ataupun buat dunia yang luar daripada bola sepak? Mungkin chef ke dan sebagainya, mana tahu kan? Chef. Masa sekarang saya masih lagi mencari ataupun kira sekarang tengah kira bergelombang lah, bergelora lah untuk saya mencari kerja kan. Jadi dalam pada yang sama ada juga tawaran untuk saya menjadi jurulatih. Jadi belum ada confirmation lagi. Sekarang saya perlu tunggulah. Jadi kalau kata berniaga tu belum lagi lah. Okey. Bob, di masa santai Bob, kalau tak main bola sepak ketika itu, Bob berada di mana Bob? Pada saya, balik kampung ke? Pergi mancing ke? Saya mungkin di kampung kalau saya mungkin di kampung. Hati kampung kan. Mungkin di kampung lah, sebab di sana banyaklah pekerjaan-pekerjaan yang boleh saya buat lah. Banyak peluang-peluang di sana. Saya difahamkan Bob juga terlibat dengan mengusahakan bersama pertubuhan lain kolam untuk ikan, air tawar dan sebagainya. Cuba cerita sedikit, mana tahu penonton sekarang ni buat masa sekarang saya dengan karya-karya di kampung saya tengah mengusahakan salah satu kolam lah di kampung kami tu. Jadi di sana kami membeli ikan lah. Membeli ikan, at least benda ni salah satu ekonomi yang menjana pendapatan untuk orang kampung lah. Bob dilihat sebagai ikon bola sepak bagi saya dan juga mereka yang sezaman. Jadi selain daripada untuk menceburi bidang pengacaraan, adakah Bob ingin menceburi dalam bidang politik? Sebab kita tengok Radi Mat apa? Yang Kedah, Radi Madin. Beliau pun terlibat dalam politik. Datuk Ramlan Asqalani. Jadi Subhan Aziz dengan perniagaan dan sebagainya. Di mana ke arah Bob? Pada saya berminat di dalam platform? Pada saya insya-Allah platform-platform yang ada sekarang ni pun bagus untuk saya lah. Jadi dalam masa yang sama saya terpaksa memilih lah mana yang terbaik untuk saya, jangan untuk masa depan saya lah. Bob lain kali datang sini kena pakai baju jersey Bob lah. Jersey. Ni bukan jersey. Okey, kepada penonton di luar sana, saksikan segmen Arena Bola Sepak yang akan dihostkan oleh bekas penjaga gol kebangsaan iaitu Azizun Kadir ataupun panggilan mesra ialah Bob. Jadi pastikan anda bersama sokong channel Arena Bola Sepak ini dan kita akan ke udara dengan info-info dan sebagainya. Kita serahkan kepada moderator kita untuk
konten dan sebagainya. Jadi boleh terangkan sedikit selepas ini perancangan Bob untuk program Arena Bola Sepak ni? Okey, dalam program bola sepak, Arena Bola Sepak ni, insyaAllah saya akan membawakan pemain-pemain lah, bekas-bekas pemain ataupun pemain-pemain yang masih bermain. InsyaAllah kalau ada rezeki saya boleh untuk menjemput diorang ke sini dan kita boleh berbincang sedikit tentang apa itu bola sepak di Malaysia dan kita tahu nanti macam mana. Okey, dalam segmen ini kita namakan Arena Bola Sepak dengan tajuk utama adalah jatuh bangun seorang player bola. Ya, betul. Okey, kepada penonton, saksikan Azizun Kadir yang merangkap ketua pengarah jaringan Malaysia Negeri Perak yang baru. Ada apa-apa ucapan yang terakhir sebelum kita tamatkan sesi untuk Arena Bola Sepak ini, Bob? Pada saya, Alhamdulillah selepas dilantik sebagai ketua pengarah negeri Perak yang baru dalam jaringan Malaysia, saya ingin saya berhasrat untuk untuk lebih menonjollah selepas ni dalam, tak kira dalam sukan ataupun dalam bahagian NGO ni kan. Jadi berharap lebih maju lagi lah untuk masa akan datang lah. Itu dia. Itu saja. Ucapan ringkas daripada moderator ataupun host untuk rancangan Arena Bola Sepak. Dan sudah pasti kepada peminat bola sepak khusus ni di zaman 70-an, 80-an, 90-an, kita akan merungkai, kita akan membuat kaji selidik tentang bintang-bintang bola sepak. Kita akan buka cerita pasal arwah Muhammad Dahari, Remuga, mendiangnya dan juga beberapa pemain yang sedang meningkat naik ketika ini. Dan sudah pastinya pasukan yang menjadi siapa saja nak mengalahkan JDT. Ya, betul. JDT adalah satu pasukan yang baik, infrastruktur dan sebagainya di bawah TMJ, dan beliau berjaya meletakkan JDT itu satu jenama yang bernilai very valuable di peringkat kebangsaan. So pasti kita akan sama-sama bersama dalam rancangan ini dan kita akan tawarkan beberapa peraduan dan tawarkan hadiah untuk anda semua. Jadi kepada peminat sukan bola sepak, saksikan Arena Bola Sepak yang akan ke udara di KL Media Hotspot. Sebab okey, pada saya Alhamdulillah, okey, kita akan berjumpa lagi insyaAllah di Arena KL Media Hotspot. Stay tune, KL Media Hotspot, Arena Bola Sepak.